Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina rasulina al-amin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, macam biasa kita diajak supaya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya yang telah dikurniakan kepada kita, dapat kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat manfaatkan waktu yang seketika sebelum kita nak sembahyang Isya. Mudah-mudahan Allah taala bagi sifat istiqamah untuk kita belajar dan mencari ilmu. Mudah-mudahan kita boleh gunakan ilmu kita sikit sebanyak untuk memimpin perjalanan kita agar tidak tersasar daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini banyak benda dan fahaman yang berbagai-bagai merebak dan menular masuk dalam masyarakat. Fahaman ideologi yang berbeza, sehingga kita orang Islam ni sendiri tak boleh nak menerima ataupun tak boleh nak berpakat untuk mencari noktah persamaan dalam mencari kebenaran. Maka dengan sebab tu kita harap Allah Ta'ala bagi sifat istiqamah untuk semua kita belajar, kita cari ilmu, kita gunakan ilmu tu untuk kita menilai yang mana baik untuk kita lalui dan yang mana tak sepatutnya kita ambil ataupun tak sepatutnya kita lalui. Maksud saya sebut hari ini macam-macamlah fahaman yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, percanggahan dalam memahami nas-nas Al-Quran, sampai mengelirukan orang-orang yang duk mengaji, orang-orang yang duk belajar. Macam kita pernah sebutlah, lah ni pun ada fahaman baru, tulang dan lemak babi boleh dimasak dan boleh dimakan. Sebab Allah Ta'ala hanya larang dalam Quran tak boleh makan daging babi. Jadi tulang dengan lemak babi kita boleh buat sup, perah asam limau kita boleh makan, tak ada masalah. Jadi orang yang bukan Islam, bila ada orang-orang yang mengaji, kita kata ustaz lah, dia sebut lagu tu dia rasa lega, sebab dia memiliki kilang yang proses buat produk dan sebagainya. Dia boleh masukkan bahan-bahan yang disebut tadilah. Sebab ada orang kata tak apa, orang duk kata haram pun dia duk buh dah, lemak babi dan sebagainya. Yang ni orang kata halal pula, lagi dia buh banyak. Produk kecantikan sebagai contoh, kita pun beli produk kecantikan untuk isteri kita, dia pun balik tempek di muka, penuh muka, nak bagi lawa, tinggal tan biji mata habuan nak buah timun. Pagi esok dia tanya abang dia, comel tak? Abang dia kata comel. Dapatkan satu produk lagi yang dicampurkan dengan lemak babi. Jadi kita nak ceritanya macam-macam lah yang timbul hari ini. Maka dengan sebab tu kita harap Allah Ta'ala letakkan sifat istiqamah untuk kita belajar,
sampailah waktu kita ni mati jumpa Allah Ta'ala. Baik, malam ni kita nak sambung terus mengenai sirah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita tahu dalam sirah ni apa yang berlaku, semua benda yang kita perlu ambil iktibar dan kita ikut. Benda yang berlaku dalam hidup Nabi, perjalanan hidup Nabi, tindak tanduk Nabi, semua kita faham dah. Benda ni sebagai asas untuk kita ambil pengajaran dan sebagai asas untuk kita amal dengan apa yang berlaku dalam sejarah hidup Nabi. Itu kita faham. Cuma malam ni kita nak baca beberapa pengajaran daripada kisah Nabi ni dilahirkan dalam keadaan yatim. Kata tuan kitab ni Dr. Said Ramadan Al-Buti, katanya, tetapi suratan ilahi tidak membiarkan kesempatan kepada mereka yang ingkar dan bertujuan jahat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibesarkan dan dipelihara jauh dari jagaan dan pemeliharaan ibu bapa. Apa arti tuan-tuan hak kita nak baca malam ni kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allah Ta'ala memang atok hidup Nabi ni dilahirkan, orang yang nak bela tu Allah Ta'ala tak mau pemeliharaan yang main daripada tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala matikan mak ayah Nabi ni kerana Allah Ta'ala sendiri yang nak pelihara mengikut cara dia. Sebab kalau dibiarkan tangan manusia ni pelihara dan mendidik, belum tentu nak jadi elok. Belum tentu nak jadi elok bila mana tangan manusia biasa yang mendidik, tangan manusia biasa yang pelihara Nabi, belum tentu nak jadi elok. Melainkan Allah Ta'ala sendiri nak didik dengan cara dia, dengan cara agama. Allah Ta'ala nak didik manusia bagi jadi elok. Sebab tu yang kita duk dengar hari ni orang duk riuh masalah hudud. Salah satu cara nak tarbiyah ataupun nak didik manusia dengan cara agama dan cara Allah Ta'ala. Tangan manusia dia tak boleh didik orang. Tangan manusia dia tak boleh didik orang. Sebab tu hari ni yang duk jadi banyak benda ni pasal tangan manusia yang didik manusia. 2 minggu lepas orang duk riuh dalam radio IKIM bagaimana timbul satu gejala pula dinamakan gangster cilik. Depa duk bahas dalam radio IKIM macam mana nak sekat, nak bendung gejala gangster cilik. Gangster cilik ni tuan-tuan duk faham dah, budak sekolah rendah darjah 5 dia berani dah kerak telinga kawan dia dengan pisau pengasah pensel tu. Budak sekolah menengah tingkatan 3 dia berani tikam orang. Ni depa duk riuh dalam radio IKIM, saya duk dengar jam 8 pagi depa duk bahas, terima panggilan telefon. Macam mana budak-budak sekolah rendah jadi berani kerak telinga kawan, depa tangkap, depa kerak telinga kawan tu. Depa duk bahas lagu mana boleh timbul gangster cilik. Kenapa tuan-tuan boleh timbul? Kerana manusia hari ini dijaga oleh tangan manusia dan bukan dijaga mengikut acuan dan kehendak agama. Sebab tu orang makin hari makin koi duk ganas. Kita belajar sirah Nabi pasal apa Allah Ta'ala jadikan Nabi yatim. Di antaranya Allah Ta'ala tak mau tangan manusia tarbiyah Nabi sebab belum tentu jadi elok. Ni hikmat yang kita nak belajar lah, kita duk mengaji dalam sirah pasal apa beranak di kalangan anak yatim. Hikmat Allah Ta'ala buat, tak mau bagi tangan manusia yang tarbiyah. Sebab tu kaya duk timbul macam-macam. Sebelum ni tak dengar gangster cilik, orang biasa, orang dah besar dia ganas, dia tikam orang, dia bunuh orang tua dah, orang dewasa, remaja. Lah budak kecil darjah 5 dia tangkap kawan dia, potong dengan pisau ada asah pensel. Lepas tu pakak duk bincang dalam radio macam mana nak bendung gejala gangster cilik. Semua kata mak pak pun ada salah, cikgu pun ada salah, macam-macam. Mak pak daripada dulu sampai kelar duk salah depa.
Last sekali ada seorang hak ganas, dia kata patut suruh bincanglah sampai kiamat pun tak akan selesai kalau lah yang Allah Ta'ala perintah hampa tak buat. Sekian, terima kasih, Assalamualaikum. Pendek dia. Ni hak ganas ya. Cakap pendek. Dia tahu bincanglah sampai kiamat pun tak akan selesai. Sebab apa? Sebab generasi hari ini dijaga dan dipelihara oleh tangan manusia, bukan agama. Tu yang duk riuh nak buat hudud, yang depa duk riuh tak bagi buat, duk kata saya daripada dulu sampai kelar pendirian saya sama tak akan bagi buat gak. Sebab apa? Kalau buat pun depa buat bukan kerana nak keadilan, tapi buat ada matlamat depa. Kita duk mengaji ni dalam hukum hakam, matlamat kena tak kena pun buat kena buat. Macam semayang, di antara tuntutan semayang kita kena semayang dalam keadaan khusyuk. Kalau tak khusyuk tak dinamakan amalan muhsinin, amalan orang buat baik. Tak, sebab tak khusyuk. Bila tak khusyuk takkan kita nak tinggal semayang, kena semayang juga walaupun tak khusyuk. Ni kita duk mengaji dalam ilmu tauhid al-ihsan. Apa maksud ihsan? Berbuat baik seperti mana kehendak Allah, tu kata ihsan. Kita semayang mengikut kehendak Allah. Allah Ta'ala suruh suci luaran, ambil wudu. Lepas tu suci dalaman, bersih hati. Kadang-kadang ramai orang semayang ambil wudu, dalam tak bersih. Maknanya dia tak buat baik, dia buat jahat. Al-ihsan maksudnya buat baik. Buat baik bertepatan dengan kehendak yang Tuhan suruh. Sebab tu setengah orang kata ihsan buat baik ni semayang, belum tentu buat baik. Kadang-kadang dia semayang tu dia buat jahat. Sebab apa? Dia tak ikut kehendak Tuhan, jadi jahat. Tu Tok Guru duk ajak dalam kitab Faridatul Faraid al-ihsan, berbuat baik berdasarkan kehendak Allah. Lagu mana Allah Ta'ala nak kita buat lagu tu, tu kata buat baik. Salah satu cara Allah Ta'ala suruh kita buat kebajikan, kena bersih luaran, ambil wudu. Lepas tu bersih dalam, ikhlas buat kebajikan, baru jadi baik. Sebab tu kalau orang buat ikut perintah Tuhan, berwuduk, bersih anggota, tapi dalam tak bersih, bukan dia buat baik, dia buat jahat. Allah Ta'ala padam balasan pahala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan amalan orang yang buat baik. Apa maksud buat baik? Buat ibadat kena dengan perintah Tuhan, baru dapat pahala. Sedekah belum tentu buat baik. Saya main mengajak malam ni belum tentu jadi ibadat. Kalau saya ada niat lain, main ada tujuan lain, saya buat jahat malam ni. Tu al-ihsan. Kita duk mengaji dalam kitab Faridatul Faraid al-ihsan, berbuat baik berdasarkan kehendak Tuhan. Tuan-tuan main mengaji niat lillahi ta'ala, buat baik. Saya main mengajak tujuan lain, saya buat jahat. Orang mengajak buat jahat, orang main mengaji jadi baik. Walaupun zahir tu saya buat ibadat, bukan senang. Nak masuk syurga ketuk pintu tuk Assalamualaikum, sila masuk. Takkan nak masuk tu bukan senang nak boleh syurga. Buat ibadat kena jadi baik. Berbuat baik bertepatan dengan kehendak Tuhan. Semayang kita ada niat lain, jahat. Puasa kita ada niat lain, ibadat jahat, bukan amalan baik. Semayang saya ada niat lain, jahat, bukan ibadat. Sebab apa? Tak kena dengan tuntutan Allah Ta'ala. Walaupun tak kena, kita kena semayang tak? Itu nak cerita tadi yang mereka duk komplain riuh rendah. Nak buat boleh, kena adil. Kadang-kadang mereka ni nak bawa, nak ikut kehendak cita rasa. Bukan tak mau bagi buat, mereka nak buat yang mereka nak buat, bukan nak ikut perintah Tuhan. Nak kena bagi adil dulu pun nak boleh buat. Ni nak cerita kata al-ihsan. Niat tak sempurna ataupun qasad tak sempurna, yang perintah Tuhan kena buat ke? Ini nak cerita kata pemeliharaan tangan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala nak halang, tak mau bagi orang lain yang pelihara Nabi. Tak mau tangan manusia. Bagi tangan manusia bukan nak jadi elok, jadi kau duk jahat. Tu yang kita hari ni duk jadi penin banyak benar. Bukan sebiji kapal hilang 2-3 minggu lepas, banyak biji kapal hilang. Bukan hilang lah, jadi macam-macam. Yang naik dah sekerak, cahaya patah balik. Yang domestik daripada Penang nak pergi Johor patah balik ke, tak boleh terbang. Mereka tukar enjin EX5.
Orang buat bangunan nak jimat, dia kurang simen, runtuh bangunan. Naik kapal terbang, tak larat terbang, patah balik sebab tukar enjin nak jimat. Allah Ta'ala bagi fitnah dan ujian pada manusia sebab manusia duk panggil fitnah bala tu main. Banyak benda hari ni orang duk jadi gelong habis. Kita fikir pun serabut. Tu yang Sayyidina Ali cerita sepotong hadis, 15 benda kalau orang buat jahat ni seolah-olah menggamit panggil kejahatan dan bala Tuhan. Banyak benda yang kita duk dengar, idza kanal maghnamu duwala. Orang-orang yang berkuasa jadikan harta milik negara, milik depa. Ni salah satu petanda menggamit kedatangan bala. Sayyidina Ali sebut 15 benda. Menggamit bala, duk panggil. Sebab tu duk jadi macam-macam, kita duk panggil. Bah terbalik 2, 3, 4 biji jatuh kolam kau. Feri pun tenggelam. Duk jadi macam-macam. Orang nak pergi Mekah tak berani, takut kapal kena. Kapal tak boleh batah balik. Takut kapal ni jatuh, tak berani nak pergi Mekah dah. Duk jatuh sedia. Feri tenggelam. Tuhan bagi ujian sebab orang sendiri duk gamit, memanggil bala dan fitnah. Tu Sayyidina Ali sebut. Banyak benda. Di antaranya benda-benda mabuk dijadikan sebagai minuman. Wa syuribatil khumur, benda-benda mabuk jadi minuman biasa. Lah ni pi rumah kenduri orang hidayah ketum. Rumah kenduri ikut kampung jadi biasa. Ustaz pi nak ramah lah dengan orang kampung, silap ingat kopi kena ketum. Gelong sekali ustaz-ustaz balik. Duk ingat nak menjiwai remaja, nak duk dengan geng-geng muda. Malam kenduri kena ingat kopi, ingat teh, kena ketum. Bukan kata menjiwai, jiwang terus ustaz pun balik gelong. Ni hidang biasa mah kenduri. Sini saya tak tahu. Kok kalau ketil tu masuk dalam sikit, pikuk kola sama apa semua. Hidang ayat ketum. Malam kenduri terbuka. Wa syuribatil khumur, orang minum benda-benda mabuk terbuka. Ni menggamit bala dan fitnah. Tu yang duk jadi serabut banyak benda. 15 semua. Hadis Nabi sebut, Sayyidina Ali cerita. Orang-orang bagi amanah, pakat berebut nak amanah jawatan pasal boleh kaya. Ni salah satu. Sayyidina Ali sebut 3 lah. Nak cerita semua banyak lah, tapi tu di antaranya. Tu yang duk berebut nak jawatan, nak amanah, pakat duk berkeli, duk rebut nak. Orang lain takut tengok Dana Menteri Korea tenggelam feri tak jawatan, sebab di zaman dia orang mati ramai. Tengok kita kapal terbang hilang, tak ada berasa apa, tak jawatan apa, siap beli beruk 2 ekor pergi buat balik beruang, beli ke sewa tau, tak ada berasa apa. Tu di Arab Saudi yang orang nak jadi penyakit lah ni. Menteri Kesihatan dipecat sebab apa? Gagal. Pecat, tak boleh buat kerja. Di Korea tak jawatan, malu nak jadi Perdana Menteri pasal feri tenggelam. Kita macam-macam tenggelam, duk syok lagi, tak ada masalah apa, gamit main fitnah. Tu yang duk jadi kita pun takut. Ustaz Fawaz duk cerita, duk dalam kuliah, dalam ceramah, duk cerita tanda-tanda nak rosak kita, hampir dengan kiamat, hampir dengan masa nak rosak dunia kita. Banyak tanda duk jadi. Ni nak cerita kata hasil tangan manusia yang dia memimpin, ataupun tangan manusia yang mendisiplinkan manusia, tak kena gaya, manusia jadi teruk. Sebab tu Allah Ta'ala tak mau Nabi ditarbiah oleh tangan manusia. Allah Ta'ala nak tarbiah cara dia, iaitulah cara agama. Sebab tu kita hari ni mungkinlah malaikat Jibril tak main tarbiah kita. Nak tarbiah anak beranak kita memang dengan cara agama. Nak bagi kat mereka agama, kita kena ada agama. Hari ni orang berlakon banyak bab-bab agama. Bulan lepas tengok dalam TV pakai tie, topi, tengok-tengok tukar jubah, kepiah jadi tok guru. Tak selendang atas pun duk ya hana-hana. Minggu lepas saya tengok
pakai topi, pakai kot. Minggu ni jadi tok guru terus, tukar jubah. Orang guna agama. Nak tarbiyah agama, kita kena ada agama, bukan penampilan. Tu orang duk sentuh artis baru kahwin dengan serban, jubah dengan furdah, last kali 2-3 bulan nikah cerai. Orang duk komen, agama bukan pakaian, agama adalah ilmu. Agama adalah ilmu. Sebulan kahwin cerai. Sedangkan tengok penampilan, Masya Allah, tok guru pun kalah. Serban panjang pada kita. Tapi 2 bulan cerai, sebulan cerai. Tu nak cerita kata agama bukan pakaian, tapi agama adalah ilmu. Sebab tu hari ni orang faham agama pun salah, orang beramal dengan agama pun salah. Kita duk cerita. Buat ibadat tak ikut protokol yang Tuhan ajar. Sebab tu ibadat dah jadi bukan ihsan, bukan jadi ibadat, jadi jahat. Bila buat tak kena protokol. Kita duk cerita contoh-contoh mudah. Di antara ibadat yang dia jadi jahat, jadi dosa. Semayang duk pada tempat jemaah, tok imam nak rokok, dia duk lewat semayang, lepas tok imam nak rokok baru dia takbir. Haram hukum dia. Selalunya bulan puasa, tok imam lakum dinukum waliyadin, baru dia takbir Allahu Akbar, lewat semayang. Haram hukum dia. Dia sengaja melewatkan, dia duk dalam surah orang. Dalil ayat Quran, fastabiqul khairat, kena segera nak buat kebajikan. Kalau hang tak larat nak semayang, hang duduk atas tikar sejadah, tok imam bagi salam, bangkit takbir, hang semayang pula. Dia tak mau semayang, apa tak boleh semayang, lenguh lutut, sakit betih, duduk sila tu. Kalau nak semayang, takbir awal. Kalau tak larat, duduk tentu. Duduk tentu pun Allah Ta'ala pun dosa. Hadis sahih sebut, tastaghfiru lahul malaikah madama fi majlisih. Malaikat tolong minta ampun kalau kita duduk dalam tempat semayang, duduk dengar orang baca, tok imam baca ayat Quran, kita dengar dia baca ayat Quran, malaikat tolong minta doa supaya ampun dosa kita. Nak semayang, semayang. Tak mau semayang, duduk. Jangan buat lambat-lambat. Ni tok imam lakum dinukum baru takbir. Tadi duduk sembang 4 sport ring kereta, 14, 16, 18, 28, duduk sembang 4 sport ring. Tok imam duk baca Fatihah, dia duk sembang. Protokol nak masuk menghadap Tuhan, tak pernah kursus protokol nak menghadap Tuhan. Sebab tu benar ibadat dia jadi jahat, tak jadi pahala. Ni agama. Protokolnya orang kita jaga. Macam saya duk cerita, tempat-tempat lain pun begitu. Nak jumpa menteri, nak makan dengan menteri, kursus protokol. Cara makan. Saya duk mengaji di Syria. Sekali Ustaz Idrus Ahmad, sekali Ustaz Wadi. Menteri Penerangan nak pi waktu tu, nak makan dengan dia kena kursus di pejabat kedutaan 3 minggu duk naik bas, main panas, pi balik, main panas. Kita tak apa nak cerah dah, duk main panas lagi, kau duk gelap ni, panas. Kursus protokol. Macam mana nak cedok nasi, camca besi, pinggan kaca, tak mau bagi belaga, tak mau bagi bunyi, bunyi ketang, gagal. Tu duk belajar nak makan dengan manusia, protokol, jaga manusia. Sebab tu hidup manusia ini Allah Ta'ala tarik keberkatan, sebab jaga protokol dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala ghadah masuk, tak kira apa dah protokol. Aku nak semayang, aku rembah semayang. Dengan manusia, jaga protokol. Nak cedok nasi, tak mau bagi bunyi. Belaga camca dengan pinggan, ketang, gagal, tak boleh masuk makan. Tu wajah sampai terang tu. Sebab apa tak mau bagi rapat? Sebab kalau camca rapat dengan pinggan, nasi tu habis, dia tak mau bagi perhabis nasi tu. Nak bagi tinggal dalam pinggan. Sebab apa? Perhabis nasi tu sunnah, dia tak mau bagi kita ikut sunnah. Makan jangan bagi habis. Sebab tu tak bagi rapat camca. Ni cedok nasi ke atas, tak mau bagi belaga pinggan. Cara protokol nak ra'i manusia, adab dengan manusia, ra'i, jangan ganggu manusia. Ni orang-orang yang berpangkat tinggi tak boleh ganggu. Nak makan jangan bagi bunyi tuntang, ganggu majlis, bagi sengap. Kalau nak dengar pun muzik yang mereka duk pasang dalam restoran, kita makan sengap, bunyi lagu, canca tak boleh bunyi. Tu ajak protokol dengan manusia. Makcik-makcik sekalian, dengan Allah Ta'ala redah masuk. Nak semayang, semayang.
Bila aku nak takbir, takbir. Bila aku nak bagi salam, aku bagi. Tak pernah kursus protokol. Sebab tu Tuhan tarik keberkatan hidup manusia. Duk jadi serabut habis. Sebab tak pernah kursus jaga protokol dengan Allah Ta'ala. Tu bab ibadat. Sebab tu agama adalah ilmu. Kita nak didik anak kita, adik-beradik kita dengan ilmu. Baru mereka tahu lagu mana nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Tidak dia rembah ikut berasa dia. Kesian lah, nak main semayang. Tadi meniaga bazar Ramadan. Lenguh dah duduk berdiri jual tabak. Main nak semayang tarawih. Nak buat kebajikan, tiba-tiba jadi dosa. Letih Kerana mentakhirkan takbiratul ihram ketika menatuk imam dah takbir. Yang setengah tu sembahyang Jumaat, tengok sah depan kosong, dia tengok kita pakai kepiah, dia kata ustaz sila, dia suruh kita naik sah yang kosong. Sepatutnya dia kena naik, sebab kaedah kata la ithara fil ibadah, tak boleh toleransi dalam buat ibadat. Jangan bertolak ansur, hang kena pi, jangan duk bagi ruang kat orang lain nak buat ibadat. Ni sah depan kosong, dia kata ustaz sila, duk suruh kita sila. Yang dia bila nak rebut ambil pahala, duk tengok ustaz sila, sah 3-0 sila, duk suruh orang sila. Sepatutnya dia kena terak pi. Sebab apa? Tak boleh tolak ansur dalam bab ibadat. Dia kena pi. Nabi sebut dalam mafhum hadis, khairus sufuf lirrijal awwaluhu, sebaik-baik saf bagi golongan lelaki adalah yang paling depan, tu yang terbaik. Wa syarrus sufuf lirrijal, sejahat-jahat saf bagi orang lelaki sembahyang Jumaat adalah yang paling belakang. Jahat, Nabi guna perkataan syarru, jahat. Bukan jahat curi barang orang. Nabi guna istilah nak bagi kita faham, jangan berhasrat dalam hati nak renjak kau belakang kau. Jahat orang lagu tu. Maksudnya kurang pahala lah, tapi Nabi guna perkataan jahat. Nak bagi kita berasa kata aku kau duduk belakang, kau duduk jahat, kau duduk belakang, kau duduk tak baik, kau duduk belakang, kau duduk tak baik. Nabi tak bagi. Yang perempuan pula Nabi kata sebaik-baik sah paling belakang, yang duduk depan yang paling jahatnya. Duk renjak main depan dekat dengan sah lelaki. Dia kata malam ni muslimin tak ramai, kita renjak di depan. Tu imam terbatas kita naik ganti. Jauh ni payah. Kau duduk jahat, lagi kau duduk depan, kau duduk tak bagus. Lagi ke depan lagi tak bagus. Pahala berjemaah dapat. Orang muslimat ni nak duduk depan pun boleh. Muslimin duduk belakang kentirai boleh ke? Boleh tak kita try buat mayan syai. Kita duduk belakang kentirai sebab apa? Takut muslimat tengok kita. Buka kentirai sikit, lepas tu pakai furdah belakang. Sah ke semayang, tak ada masalah. Fadilat tu tak ada. Pahala berjemaah dapat, fadilat tu tak ada. Beza tang mana fadilat dengan pahala berjemaah. Kalau kita orang main semayang takbir rakaat yang pertama dengan tok imam, dengan orang main takbir tahiyat akhir tok imam, dua-dua dapat pahala berjemaah. Kita yang belakang pun dapat, yang depan pun dapat. Tapi yang depan dia boleh fadilat lebih dari kita, sebab dia main semayang awal dengan tok imam. Kita tahiyat akhir tok imam sebelum bagi salam kita takbir dan dapat pahala berjemaah. Tapi fadilat kita kurang, bonus kita tak ada. Muslimin duduk belakang, muslimat duduk depan, tak ada masalah. Setengah ulama sebut bid'atun munkarah, bid'ah yang dicegah, dan setengah ulama sebut makruh. Ni duk cerita contoh, duk cerita ni benda ni sebab apa? Nak habaq kata agama tu pengetahuan ilmu tentang agama. Nak tarbiyah anak-anak kita dengan agama. Apa erti dengan agama? Dengan ilmu, bukan dengan penampilan. Ini yang Allah Ta'ala nak, yang kita mengaji sirah pasal apa Allah Ta'ala sekat tak mau bagi tangan manusia yang tarbiyah Nabi, sebab tangan manusia belum tentu jadi elok. Cara Allah Ta'ala yang sempurna. Banyak benda lah yang ustaz-ustaz lain duk cerita dalam bab ibadat kita, dalam bab nikah kahwin kita. Bab nikah kahwin pula ada satu cerita, saya cerita baru ni di Taman Gurun Jaya no. Dia duk nak cari bini nombor 2, duk mengorak nak nombor 2 tu lah. Yang nombor 2 tu kata aku tak mau anda bini dah.
Dia kata dah aku cerai dah bini aku kanda bini lah. Padahal bini duk dah tak cerai pun dia kata aku cerai lah. Bila dah cerai hak nombor 2 ni setuju kahwin buat balik tengok ada seorang lagi lah hak nombor 1. Dia kata tipu, dia kata saya tak mau madu, walaupun madu ni manis tapi bagi saya madu ni memang pahit sungguh, saya tak mau. Dia minta suruh cerai hak nombor 1. Dia kata kalau nak saya cerai hak nombor 1. Kawan ni kata minta maaf lah, kalau nak cerai ni minta maaf lah. Kalau aku cerai hak nombor 1 jatuh talak hak nombor 2 ni pun jatuh kat Allah. Tadi dia kata aku tak ada bini, aku cerai dah. Lepas tu bini hak nombor 2 suruh cerai, dia kata tak mau cerai, kalau cerai tu jatuh talak. Nak cerita apa ni? Dia duk tarik penyakit reba main masuk dalam rumah dia. Tu dia jadi serabut habis. Dia pakai kata. Ni nak cerita kata agama, maksudnya ilmu dalam nak menguruskan kehidupan seharian. Jadi rebah. Bila serabut dia cari ustaz. Bila serabut dia cari ustaz, dia tanya pun soalan serabut. Bila soalan serabut, sekali-sekali ustaz jadi serabut. Tu yang lari masuk dalam rumah ustaz tidur tak kelak-kelak. Takut orang tanya soalan serabut. Orang dah pergi assalamualaikum cari ustaz, ustaz tak jawab salam. Sebab apa tak orang ni kelak nak tanya soalan serabut. Ni nak cerita kata agama, pemeliharaan, penjagaan melalui agama akan sempurna manusia. Kita duk faham, orang lain tak faham. Duk faham ni yang kita duk main mengaji. Yang tak berasa mengaji tu dia tak berasa nak mengaji tu dia tak faham. Yang kita duk main ni pasal kita duk nak faham dan ada kefahaman tu yang gagah main mengaji. Yang satu tu inai tak habis ni, nak abang kata cinta sejati kan dah pasal. Dia kata abang ni sayang sungguh-sungguh lah, nak abang kata cinta sejati. Tak mau tengok dah perempuan lain, tak mau sembang dah perempuan lain. Dia cari nyakit sungguh lah. Bila kata gitu isteri pun nak cah, dia kata sungguh kah, dia tarik gitu. Suami dengar isteri kata sungguh kah, dia rasa cabang, dia kata tobat lillah lah. Kalau abang tengok orang lain, kalau sembang perempuan lain jatuh talak dia tahu. Dia duk tarik serapa reba main masuk dalam rumah tangga dia. Kalau nak habaq kata cinta sejati, habaq lah lautan api sanggup kurangi muhung pi bini ham dosa seorang. Ni duk gagah kata tak mau cakap dengan orang lain, boleh ke? Pi Petronas nak berurusan kadang-kala perempuan. Pi bank, pegawai bank, kerani bank perempuan. Cik nak bohdek takkan nak buat gutuh petua, tak mau sembang. Pergi beli bawang tanya nak apa kilo, beli ikan temenung apa kena, yang jaga duit tu orang perempuan. Takkan nak tulis gula 2 kilo, tulis dalam kertas semua tunjuk. Sampai bila larat tahan. Di masjid lagi muslimat tanya ni, meja makan kami makan moral lepas tarawih hitang mana? No, tepi bucu masjid. Kerak jatuh talak bini dia. Takkan tak mau sembang sampai ketua. Dia kata tak mau cakap dengan orang lain, jatuh talak kalau cakap. Nak tak tercinta sejati kat bini dia. Ni nak cerita kata tak berhati-hati. Kita hak ngaji ni kita dengar kata takkan kok dia kata gitu. Dia kata orang jahil ni. Kita duk ngaji ni kita fikir tak logik lagu mana boleh kata begitu. Ni adik-beradik saya yang sakit ni. Arwah lah adik-beradik. Dia kata awaklah Tuhan tak bagi dia mati, duk seksa dia lagu ni. Tu dia kata begitu. Kita kata sabar pangah, ni ujian Tuhan nak ampun dosa, ni tanda Tuhan sayang. Dia tak sayang tak apa kalau teruk sampai tak terang ni. Tu dia boleh kata pasal dia tak bisa duk ngaji. Kita duk ngaji ni, betul ke ustaz, dia boleh kata lah pak nakan saya. Pak nakan saya. Ningeh lah. Tak bisa mengaji. Saya nak pergi mengaji di Arab itu pun bukan kata main nak tolong kita. Pak nakan ni makna tolong bagi duit dia nak mengaji, tak, dia main duk bersyarah kita. Hang tak ada sekolah kan nak mengaji kat Malaysia ni, yang pulun pi sampai luar mengaji tak cukup sekolah kan. Dia main ceramah pula kat kita. Sebab nak pergi mengaji. Ni kat Malaysia ni banyak.
Bukan masalah banyak tak banyak, tuan-tuan. Kita dengar kata Imam Syafi'i, safiru anil autan, bermusafirlah kamu daripada tanah air kamu, walil asfari fawaidu, kerana musafir itu ada faedah yang kamu tak dapat di tempat kamu, tempat orang lain kamu dapat. Bukan masalah tak ada. Quran pun suruh kita berjalan, tengok iktibar apa berlaku. Kadang-kadang orang boleh berubah dengan sebab dia musafir duduk tempat orang. Anak adik-beradik kita duduk kampung buah, pergi duduk KL, bagus balik. Duduk kampung barang orang semua dia curi, pergi duduk di KL berubah perangai. Sebab apa? Musafir. Bukan masalah tak ada, tapi tak faham. Kita dengar kadang-kadang contoh ni macam tak percaya. Takkan boleh kata tu? Dia kata sebab dia tak bisa ngaji. Ni sebab tu kembali balik cerita tadi, pemeliharaan Allah Ta'ala sekat. Tak mau, baik kita baca lagi. Kucing bunyi dah, kita panjang sikit sebab cuti lama. Lama pun apa, panjang pun tak panjang mana lah, duk cari stesen nak berhenti ni. Demikian juga di masa baginda masih bayi, sebagai satu lagi hikmat ilahi, baginda telah dikirimkan ke kampung di bawah pemeliharaan Bani Sa'diyah. Selepas datuknya meninggal dunia, maka tanggungjawab memelihara terserah kepada bapa saudaranya pula Abu Talib. Umur Abdul Muttalib pun tidak panjang buat memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuknya sempat memikul tanggungjawab itu hanya buat masa 3 tahun saja. Ni semua perancangan Allah Ta'ala, tak mau bagi duk lama dengan adik-beradik. Mati ayah, mak duk belah, mati mak, pi kat adik-beradik lain duk sak, mati pi kat adik-beradik lain duk sak, pi kat orang lain. Tak mau bagi terkesan dengan cara dan kaedah manusia yang mentarbiah Nabi. Baik, sebagai kesimpulan kepada hikmat ilahi tadi, disudahi dengan penolakan dan keengganan Abu Talib menerima dan memeluk agama Islam, agar tidak disyaki orang bahawa Abu Talib sedikit sebanyak memainkan peranan penting dalam usaha mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah dakwahnya itu. Apa arti? Di antara hikmah yang Allah yang Ta'ala mematikan adik-beradik Nabi ni sebab tak mau bagi jadi hujah pada orang lain yang kata kerja-kerja dakwah Nabi buat ni semua pok-pok nakan adik-beradik tu lajak. Pasal Tok Wan Nabi, adik-beradik Nabi ni di antara orang-orang yang bagus. Macam Tok Wan Nabi tak cerita dah, dia ada syarikat besar, duk supply air Zam-Zam, rajin tolong jemaah haji. Mana Tok Wan Nabi ni bagus. Bila Nabi ni jadi Rasul, Nabi buat kerja-kerja bagus, orang kafir ni kata memang Tok Wan dia dulu pun duk bagi dah, duk tolong dah orang. Jadi hujah ke orang kata yang Nabi ajak tu bukan wahyu. Sebab Allah Ta'ala nak matikan, nak sekat awal-awal. Baik. Kerana semuanya ini merupakan plot perkembangan yang berjangkit antara satu sama lain, yang membawa kedudukan dalam puak kepada kedudukan dalam kaum, dan seterusnya kepada penganjuran yang lebih luas dan pangkat kedudukan yang lebih tinggi. Takut apa-apa yang ada pada Nabi ini merupakan asuhan daripada adik-beradik Nabi yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai pangkat yang tinggi, yang dihormati oleh masyarakat. Sebab tu Allah Ta'ala cantah hawa, tak mau jadi hujah pada orang. Beginilah arus hikmat ilahi yang mahukan Rasulullah SAW hidup dengan keadaan yatim piatu. Hanya arahan dan jagaan ilahi sahaja dapat menjauhkan tangan-tangan yang cuba memanjanya, menjauhkan harta benda ataupun wang ringgit. Tak mau bagi Nabi ni hidup mewah dengan harta benda, nak asuh supaya susah. Kerana harta benda inilah yang merupakan racun yang akan menjahanamkan dakwah dan akan menjahanamkan peribadi seseorang. Harta benda. Sebab tu Nabi kata likulli ummatin fitnah, setiap umat ada fitnah. Wa fitnatu ummati almal, fitnah umatku duit ringgit. Zaman dulu fitnah perempuan, ustaz pun tergulin perempuan terlucut serban. Zaman dulu kita dengar kisah Nabi Musa yang sesat, siapa berdoa, orang alim abid dia berdoa pasal isteri dia suruh doa. Kita dengar kisah Nabi Musa sesat, duk pusing kampung nak masuk dakwah tak boleh. Zaman dulu perempuan. Lah Nabi kata fitnah paling dahsyat duit ringgit. Duit ringgit ustaz pun jadi gelo.
Doa assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum, kutik derma. Totak nah. Tengok dok bergayut, berpeluk dengan perempuan mana dah. Ni fitnah agama. Kita nak buat kebajikan hari ni, nak bagi derma, nak buat kebajikan, kita rasa tak berapa dah. Sebab apa? Gangguan. Orang guna topeng agama buat jahat. Buh kepiah, buh jubah. Tu sahabat dah itu. Nu dia start tengok dok assalamualaikum nak buat pusat pengajian, tengok makan KFC dengan pasangan dia perempuan, tudung pun tak pakai. Takkan isteri dia ustazah mak tahfiz tak pakai tudung? Maknanya mereka duk kutip assalamualaikum kerja mereka nak ambil duit orang. Kalau betul mereka ni nak buat, mungkinlah bak tudung ni bak aurat dia jaga. Kalau ustazah lidak tak ada, tadi tudung elok, makan KFC tudung tak pakai. Doa assalamualaikum. Nak cerita kata harta benda. Sebab tu Nabi ketika mana mengutuskan Ubaidah ke Bahrain, ketika mana dia patah balik subuh pagi esok orang pakak pergi semayang penuh di masjid, Nabi duk kenyih penuh pergi semayang. Heran sungguh, tidak satu sah ya ni sampai penuh belakang dinding belakang. Lepas tu Nabi kata, hampa dengar cerita kata Ubaidah pergi Bahrain balik ya? Salah seorang jawab, iya, kami nak main ziarah dia. Mereka kata kat Nabi, nak ziarah Ubaidah. Nabi pun kenyih. Lah kali Nabi baca hadis apa dalam Qiyat Tazkirah lah, dia kata, aku tak takut di kalangan umat aku dilanda kemiskinan. Fawallahu mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tak takut kalau umatku miskin sampai bila-bila. Walakin, tapi yang paling takut Nabi kata, antubsatad dunya alaikum, kamu dibentangkan kemewahan dunia. Bila mana diberikan harta benda kemewahan, waktu tu apa akan ubah perangai jadi jahat perangai apa. Hampa dengar Ubaidah balik dengan harta pakat mai sembahyang subuh dengan harapan hampa dapat bahagian masing-masing. Tu yang mai sembahyang subuh penuh, tak sabit harta tobat tak mai sembahyang. Tu nak cerita tu zaman dulu dapat tarbiyah secara terus daripada Nabi. Kita Nabi tak ada, tinggal tok-tok guru pun tak ramai dah, tinggal kita. Sebab tu hati jiwa kita jadi ganas bila nampak kebenaran, semua pekat rebu. Tu yang saya cerita hari tu, kes daging sekilo tak main semayang surau dulu kini dan selamanya tak main dah, pasal tak dapat sekilo daging korban. Dia duk pi selalu awal semayang subuh, pi awal maghrib, pi awal bentang sejadah. Waktu korban orang sembelih lembu bagi-bagi daging kat dia, tak dapat sekilo, tak dapat merajuk, tak main terus surau tu, pengajian tak main. Sekilo daging produk takkan tak boleh beli, tapi kes sekilo tu tak main mengaji lah. Dia tukar surau lain. Duk ada lagi kawan tu tukar surau lain, tak pihak surau tu, marah pasal sekilo daging korban tak dapat. Terus zaman dulu tok guru duk ada, Nabi sendiri duk ada, sahabat duk berebut ni. Kita kok belakang-belakang ni tak ada siapa duk tegur kita. Daging sekilo merajuk tak main ngaji, sembahyang jemaah tak pi. Kita duk pi awal, kalau kita tak sabit kita pi tak ada siapa bang lah, orang tak main sembahyang boleh daging ambil kat hampa belakang dah, tak tinggal langsung kat orang belakang, merajuk tapi ngaji lah. Weh bahaya, saya pun bahaya, teretak duit seketir tak main dah, ngajak apa aja bila-bila buka biji mata naik huruf S Sebab tu saya tak mau komen banyak bab-bab duit ni, tapi nak habang lah kata bahaya. Sekali-sekali saya bahaya, potret tak nak duit banyak ni, naik huruf S mata saya. Sebab tu Allah Ta'ala bagi jadi saya ni, suruh jadi ustaz. Kalau jadi pegawai bank mampus dah saya ni, duk tengok duit naik S, habis duit orang. Sebab tu Nabi kata wa fitnatu ummati alman, bahaya. Dalam hadis lain Nabi sebut banyak, wastahallu maharimahum, dengan sebab duit mereka menghalalkan maharimahu, benda yang telah haram jadi halal dengan sebab duit. Nabi sebut dalam hadis, hamalu ansafaku dima'ahum, boleh membawa kepada mereka bunuh adik-adik mereka pasal duit ni. Kes tanah saka belah kepala pak nakan.
berebut atau bersaka. Ni hak 2-3 bulan lepas berlaku di Tembak. Adik kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi Arifin, meninggal dunia Ustaz Maliki, serangan jantung. Waktu sihat itu ada kebun getah, tanam pokok getah. Adik-beradik, adik pak-pak menakan main, duk nak duk berebut kata tanah depa, ayah hangpa ambil dulu gitu gini, dia kata ambil lah, saya tak mau bak-bak harta, tak mau berkeli adik-beradik pasal harta, bagi tanah ke pak menakan. Hidup atas dunia bagus, tak cara harta benda. Ni adik pada Ustaz Lutfi Arifin, tak mau berkeli pasal harta benda. Akhirnya Tuhan nak tunjuk kat kita ni, mati dia Tuhan tunjuk petanda baik. Orang mati, lepas mati nak jadi baik ni dia berpeluh, bi gharaqil jabin, peluh dai walaupun mati. 10:30 malam dia hospital baling, wa balik hantar tak di pondok dataran Nurul Hidayah Tembak, komplek baru bina, tak dalam tu berpeluh pukul 12 peluh, pagi esok pukul 8 duk peluh dai. Sel semua mati lah, macam mana peluh boleh keluar? Orang yang mati lepas tu nak jadi tak baik, dia mengeruh macam keldai. Tak tahulah, saya tak pernah belah keldai, tapi mengeruh bunyi, ni tanda lepas tu nak jadi tak baik. Orang mati lepas tu jadi baik, dia peluh. Bila kami tengok waktu pagi, pergi tengok pukul 8 pagi, semalam 10:30 meninggal, pagi duk peluh badan, mereka duk lap dengan tisu. Buka kain tengok duk kenyih. Hang ni mati ke tak? Tak, saya kami balik hang cunggik bangkit ke. Duk kenyih kita. Ni ayat liok duk keluar ni. Dah duk kenyih, depa duk lap dengan tisu. Wapi kubur ni tentang ke bumi lan kubur, tanah kubur depa buh lan tanah lebih bertimbun-timbun. Selalunya lebih sikitnya sebab liang lahat. Kita buh jenazah, liang lahat lebih sikit, dia lebih banyak. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk waktu hidup tak cara harta, tak cara tanah bagi ke orang waktu hidup, waktu mati pun dia bagi ke orang tanah, dia tak mau. Tuhan nak tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk orang yang hidup tak cara harta benda. Tuhan tunjuk dah ke orang hidup. Waktu baca talqin, cerita ni nak habis ni, kuliah malam ni. Dekat-dekat nak habis ni. Yang lenguh-lenguh tu tahan sat, nak habis dah. Waktu baca talqin Fadil Ustaz Zainon, Tok Guru Pondok Tembak, abang ni pak, abang pada Ustaz Lutfi Arifin, baca talqin sebut tak panggil nama, panggil adik. Wahai Tuhan, aku bermohon dan minta kepadamu, jangan sekali-kali azabkan adikku yang telah kami kebumikan sebentar tadi. Kita dengar pun sayu, kami dengar pun meleleh air mata. Minta wahai adik, sampaikanlah salam abangmu kepada ayah dan bunda di alam barzah. Allah teriak habis. Orang lah ni pergi kubur kan duk teriak. Nabi suruh pergi ziarah bagi ingat mati, kita duk pergi lupa mati. Tu saya duk tengok setengah orang dia pergi kubur, duk lawan jolok pinggang, dia latah, dia sebut habis benar-benar hak dalam batu nisan duk tepi. Duk sembang sport rim, tak sport rim, burung puyuh lah, macam-macam burung duk sembang, nak tahan burung lepas balik kubur ni. Padahal pergi kubur nak ingat mati, tak ingat lah. Bila dengar sentuhan doa talqin tera-tera tu, habis teriak duk di kubur. Tak sedih lagu mana panggil adik bohlang kubur, lepas tu minta lah hantar salam pergi kat mak. Tak sedih lagu mana tu. Kita dengar Ustaz Don duk ceramah dalam YouTube, dalam kuliah dia, sebaik-baik doa anak pada pak mati, anak kena doa. Sebab yang mati tu darah daging dia. Sebab itulah mak mati anak kena mandikan jenazah. Anak perempuan mati mak apa mandi mak, anak lelaki mandi apa. Sebab nak tengok tangan ni lah yang duk dukung dia dulu. Tangan ni lah yang duk belai dia dulu. Dia nak berdoa pun dia berdoa dengan hati dia. Kalau bagi orang lain berdoa, dia baca pun tak bunyi apa. Tengok baca Yasin, Tok Khalifah baca doa Yasin, surah Yasin dia tak atas tapak kaki waktu bersila, tak atas tapak kaki, tak bersila. Tok Khalifah pun badan besar pada saya lagi, surah Yasin tak atas tapak kaki, lapik surah Yasin, betul baca doa.
اللهم بارك ياسين القرآن اغفر للعشاء والنبوة والولاية والهداية الصراط المستقيم. Apa makna tau? Bunyi sedap dah. Anak duduk di nun bawah. Wah buka teja halaman rumah sembang pasport ring kereta 14. Yang pak orang le doa baca apa pun tak tahu. Sebab tu Ustaz Don duk cerita biar anak. Macam tadi kalau tuan-tuan ada atas kubur teriak habis, saya pun teriak. Panggil adik, wahai Tuhan jangan azab adik saya, hak kami letak dalam kubur azab ni. Minta adik pula sampaikan salam. Pergi kat mak abah mak mati dua-dua dah. Oi tak boleh tahan. Bila tak boleh tahan tuan-tuan kita berhenti tadi, insya-Allah kita sambung hari lain pula. Mudah-mudahan apa yang kita bawa malam adalah sikit sebanyak kebaikan yang boleh kita kongsi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan sifat istiqamah untuk kita belajar dan kita belajar sampailah waktu Allah Ta'ala panggil kita jumpa Allah Ta'ala, dan kita bawalah amalan-amalan kita yang boleh bantu kita insya-Allah, dan akhirnya diberikan izin untuk bertemu semula dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.